Ya, kalau ikutkan banyak cara yang dilakukan oleh semua orang untuk menjimatkan elektrik. Ada yang memakai macam-macam plug untuk disambung. Lepas tu plug tu dikatakan boleh menjimatkan elektrik. Ya. Tapi adakah betul berkesan? Ya, dan selain daripada penjimatan elektrik, sebenarnya kita nak tahu juga apakah kesannya terhadap global warming lah kan? Kerana penggunaan elektrik yang berlebihan yang mungkin pada waktu yang tidak perlu. Tapi disebabkan keadaan sekarang ini adalah sangat-sangat panas, cuaca yang tidak menentu, perubahan cuaca ekstrim yang berlaku bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia. Bagaimana kita nak katakan tentang penggunaan elektrik secara mampan? Kita bersama dengan teknologis Dr. Nick Hakimi Nick Ali, pensyarakanan pengajian kejuruteraan elektrik dari Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Memang Doktor sudah pastinya banyak mendengar pelbagai keluhan, kan? Pelbagai pertanyaan daripada orang ramai. Bagaimana cara kita nak menjimatkan elektrik dan bagaimana kita nak mengguna elektrik secara optimum? Peralatan-peralatan elektrik ni, Doktor. Okey. Secara amnya, saya rasa apa yang saya nak kongsikan kat sini sudah banyak orang luar dah kongsikan. Tapi saya nak bawakan 3 poin utama yang saya nak kongsikan. Yang pertama, kita perlu tahu bahawa barangan elektrik yang ada proses pemanasan ataupun proses penyejukan akan menggunakan elektrik yang agak tinggi. Sebagai contoh, tanpa kita sedar, dalam rumah kita sendiri ada banyak barang elektrik yang menggunakan proses pemanasan dan penyejukan. Ya, saya tengah kira ni. Ketuhar, betik ais, microwave, pemanas air mandian, water dispenser, aircon. Semua itu menggunakan proses pemanasan ataupun penyejukan. Okey, secara amnya kita nak optimumkan penggunaan elektrik di rumah adalah menggunakan barang-barang elektrik yang ada proses pemanasan dan penyejukan secara betul. Sebagai contoh, gosok baju. Okey, saya tak pastilah Ani dengan Aziz gosok baju hari-hari ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan. Okey, sebenarnya apabila kita nak gosok baju, sebenarnya kita perlu kumpulkan baju sebanyak yang mungkin. Kerana apabila kita nak panaskan iron kita daripada suhu yang rendah kepada suhu yang tinggi, sebenarnya memakan elektrik yang agak tinggi. Dia lebih tinggi daripada kita maintainkan suhu yang kita kehendak dalam jangka masa yang lama. Okey, proses kenaikan suhu yang rendah kepada yang tinggi itu yang menggunakan elektrik yang tinggi. Adakah ianya terpakai juga untuk penggunaan aircon? Maknanya contohnya kita nak sejukkan pendingin hawa kita, buka kan dia terus tak sejuk kan? Betul, sama. Sama juga. Betul. Jadi alang-alang bila dah buka tu, biarkanlah buka. Kalau saya, dia selalunya biarkan sampai nak tidur baru tutup sebab dah ada kesejukan kat rumah kan? Bila bercakap penggunaan yang mana yang dikatakan optimum? Sebenarnya bila bercakap dengan pasal aircon, sebenarnya kita kena tahu keselesaan diri kita sendiri. Ramai orang sebenarnya dia on pada suhu yang paling rendah. Kalau aircon tu ada 10 digri Celsius, dia akan buka pada 10 digri Celsius. Sebenarnya tak perlu pun. Mungkin kita memerlukan suhu yang rendah pada awalnya sahaja. Mungkin boleh kita buka 16 digri Celsius pada mulanya sahaja. Dan apabila suhu badan kita sudah sampai satu suhu yang stabil, kita dah boleh tingkatkan suhu aircon kepada optimum kepada 24 atau 25 digri Celsius sahaja. Saya selalu buat itu. Secara amnya, perbezaan suhu luar di rumah, suhu luar rumah dan dalam rumah adalah 11 digri Celsius sahaja. Perbezaan 11 digri. Maksudnya kalau suhu luar rumah dalam 35 atau 36, sebenarnya suhu badan dalam rumah yang optimal adalah dalam 25 ataupun 24 digri Celsius sahaja. Patutlah kadang-kadang terlalu sejuk bila kita pasang aircon tu kan. Tapi kapasiti dan juga ruang rumah itu dengan contohnya kalau kita beli pendingin hawa tu 1.0, 1.5, adakah ianya akan memberi kesan kepada penggunaan elektrik kita? Betul, beri. Dia akan beri kesan. Kita kena tengok 1 horsepower untuk ruang saiz yang tertentu. 1.5 horsepower pun ada ruang saiz yang tertentu. Pengiraan dia. Ada kalau kita mungkin ruang dia terlalu besar untuk horsepower yang kecil, ia akan memaksa menyejukkan ruangan itu. Sebab bila kita nak beri balan elektrik ni, kita kena fikir macam-macam. Lagi-lagi kalau aircon nak kena fikir saiz, nak kena tengok pula inverter tak inverter, nak kena tengok berapa dia punya star kat situ. Nampak bapak-bapak yang selalu beli aircon. Saya duk fikir bila nak beli airconnya. Tapi ada satu lagi benda kita kena fikir adalah apabila kita tengok bil elektrik, kita ada pelbagai jenis itu pun charge. Bapak-bapak yang akan tengok juga. Macam biasa. Hari ni rasanya macam topik bapak-bapak lah ya. So Anim, bagi saya borak dengan bapak. Silakan. Okey, jadi kita tengok dalam tu ada satu charge, nama dia kumpulan wang tenaga boleh baharu. Dan bila kita tengok
Cas tu daripada syarikat pembekal elektrik dan apa maksud sebenar cas tersebut? Kumpulan wang tenaga boleh baharu. Okey, so basically kumpulan wang tenaga boleh baharu ataupun singkatannya KWTBB adalah dana yang dikutip oleh pihak kerajaan melalui penggunaan elektrik pengguna. Okey. Basically dana ini akan digunakan untuk menggalakkan lagi penjanaan elektrik di semenanjung Malaysia. Baik. Dengan menggunakan tenaga sumber yang boleh diperbaharu. Okey. Sebagai contoh menggunakan air, angin dan sebagainya lah. Oh. Okay. So dana ni hanya dikutip kepada pengguna yang menggunakan elektrik yang melebihi 300 kWh sahaja. Oh, Ya, jadi so kalau bawah daripada itu tak. Betul. Pengguna domestik, pengguna domestik yang menggunakan di bawah 300 kWh tak dikenakan 1.6% KWTBB. Tapi selalunya kalau lebih daripada 300 tu mungkin kedai ataupun kan selalu kedai ataupun rumah-rumah yang ada aircon banyak. Aircon sampai 11, 12 macam tu kan. Mungkin semua pula tu ada 12 ke? Saya duk rumah fikir ada berapa 12. banyak aircon saya ada, saya rasa. Lebih kurang macam itulah. Tak ada, tak sampailah 12. Tak sampailah 12. Tapi yang selalu saya guna, yang betul-betul guna adalah 2 lah, di hall dan bilik tidur. Yang kita buka lama. Okey, soalan saya yang seterusnya. Kadang-kadang selain daripada pendingin hawa ni, kita ada Wi-Fi yang ni kita katakan on setiap masa ya. Maknanya kalau mungkin ada modem tertentu ataupun Android box yang kita sentiasa on dan menggunakan switch on lah. Adakah penggunaan itu juga dapat dijimatkan dengan cara yang bagaimana untuk kita katakan tidak terlalu lama menggunakan penggunaan elektrik? Untuk setiap barang elektrik yang kita ada di rumah, sebenarnya dia ada kadar kuasa dia di antara sendiri. So biasa kadar kuasa ni dalam unit watts lah. Makin kecil unit watts tu, makin sikit dia menggunakan elektrik. Okey. So macam Wi-Fi saya yakin dia agak sikit lah. Dia punya tak terlalu kadar kuasa dia sangat rendah lah. Bagaimana pula dengan tak ada efek sangat lah. barang yang selalu orang guna sekarang ni? Contoh adalah penapis udara. Penapis udara yang kalau saya sendiri saya biarkan on. Tapi adakah betul cara penggunaan tu untuk kita biarkan dia on 24 jam ataupun kita harus tutup buka juga penapis udara? Ada kesan tak tentang penjimatan elektrik? Berbalik pada apa yang saya kata tadi, dia bergantung kepada watts, kadar kuasa equipment tersebut. Tapi still, cara yang paling optimum adalah tingkah laku yang berhemah lah. Kita boleh nilai diri sendiri sama ada perlu atau tak kita buka benda tu 24 hours ataupun tak. Saya nak kongsikan satu lah. Mungkin yang ini tak ramai orang kongsikan cara nak optimalkan penggunaan elektrik di rumah. Sebenarnya cara nak optimalkan penggunaan elektrik di rumah adalah mengoptimalkan masa bersama keluarga lebih kerap. Sebagai contoh makan malam bersama-sama. Tonton televisyen bersama-sama. Buat kerja pejabat ataupun kerja rumah bersama-sama. Ini secara automatik dia akan kumpulkan semua ahli anggota keluarga pada masa yang sama di tempat yang sama. Betul. Aircon yang sama, lampu yang sama, kipas yang sama. Instead of masing-masing duduk kat bilik masing-masing, main handphone, laptop. Yang ni berjaga time ni, yang ni berjaga time ni pula. Jadi dah macam 24 jam je digunakan. Faham? Selain daripada dapat mengeratkan ukhuwah sesama anggota keluarga, at the same time dia boleh menjimatkan elektrik. Betul. Itu adalah satu idea yang sangat bagus. Tapi dari segi penggunaan barang-barang elektrik ni juga, Doktor, ada orang yang ambil mudah. Ada orang yang biarkan saja switch on. Tak fikir pun pasal penjimatan elektrik ni. Jadi adakah sebenarnya benda ni memberi impak yang besar kepada bil kita sendiri? Yes, betul. Memang akan beri impak besar lah kepada bil kita. Sebagai contoh, dia kiraan kasar sebenarnya agak mudah untuk kita kira penggunaan elektrik di rumah ni. Macam saya cakap tadi, setiap barang elektrik ada dia punya kadar kuasa dalam unit watts. So sebenarnya kalau kita beli barang elektrik, kita dah boleh tengok berapa watts barang elektrik kita tu. Sebagai contoh, kiraan kasar untuk pengiraan bil untuk peti sejuk yang mempunyai 2000 watts. Kita kena convert kepada kilowatts, kita dapat 2 kilowatts. Kita darab dengan penggunaan harian kita. Saya yakin peti sejuk 24 jam lah. Betul. So darab 24, kita akan dapat 48 kilowatt. Kita hanya masukkan nilai tersebut dalam bil TMB, kalkulator bil TMB yang sediakan.
So dari situ kita dah nampak, kita dapat tahu roughly kita berapa. dapat dah roughly berapa penggunaan bil elektrik daripada sesuatu Sampai ke barangan tahap tu. itu kita boleh buat. Kadang-kadang Kalau orang kita perempuan ni nak. tahu macam bayar je lah. Kenapa macam tinggi sangat bulan ini? Dia tanya pula. Sebenarnya ada cara untuk kita dapat tahu roughly Saya rasa figure. perempuan tahu ambil bil bagi kat suami. Bagi kat suami tu. je. Dia tak fikir pasal bayar. Dia tak fikir pasal bayar. Kadang-kadang tu dia tengok macam mana? Tolong orang perempuan kat sini backup lah sikit. Dia tak tahu pula yang tu tinggi ke rendah bil tu Kita yang kan. masak tahu guna pressure cooker tu semua. Punca iron tu dibiarkan lama pasal awak iron tudung. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan doktor. Doktor, yang paling menggunakan elektrik yang paling tinggi lah kat rumah. Sekali je, apa dia? Paling tinggi? Paling tinggi aircon lah. Dan barang elektrik yang ada proses pemanasan. Ya, saya akan message lah. Dua orang. tu kita patut fokuskan ya. Macam mana yang ada 12 aircon kat rumah ni kan. Saya tak sampai 12. Terima kasih banyak-banyak teknologis Dr. Nick Hakimi Nick Ali, pensyarah kanan pengajian kejuruteraan elektrik dari Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam. Ya. Dan kami berkongsi bagaimana untuk kita menjimatkan penggunaan elektrik. Lebih-lebih lagi sekarang ni memang panas kan. Dah buka kipas, buka aircon lagi. Buka lagi tu penapis udara yang ada kipas tu. Macam-macam tu semua buka. Tak sejuk lagi. Dari situlah Rupanya kita cara belajar salah. sebenarnya cara untuk kita jimatkan elektrik dan pengiraan watts tadi. Kita boleh belajar menggunakan kalkulator TMB yang telah pun disediakan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada teknologis Dr. Nick Hakimi Nick Ali.